Baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih kekal bersama dengan kami untuk topik yang terakhir hari ini. Kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan beasiswa yang di-Pertuan Agong oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 21 Julai lalu kepada 11 individu terpilih ini. Ada beberapa wakil kami bawakan di studio hari ini untuk berkongsi pengalaman mereka dan juga seorang lagi individu di studio hari ini kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan. Selamat datang diucapkan kepada Datuk Saya Datuk Akmal Hassan selaku Timbalan Pengarah Bahagian Kanan Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam. Apa khabar Datuk, sihat ya? Sihat, terima kasih Syu. Okey, dan juga seorang lagi di studio hari ini kami bawakan iaitu Brian Lim Waiton selaku penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong sesi pengajian 2020-2021 dan Brian merupakan pelajar Doktor Falsafah Artificial Intelligence Imperial College London. Artificial Intelligence kalau bahasa Melayu ni kecerdasan buatan lah. Apa khabar untuk Brian, sihat ya? Apa khabar? Sihat. Okey, kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Tak sah sebenarnya untuk kita membincangkan apa jua topik tanpa kepalanya, tanpa muka di maju pengenalannya. Sedikit definisi dan juga apa sebenarnya beasiswa yang di-Pertuan Agong ini. Datuk, silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk Jabatan Perkhidmatan Awam berkongsi berkenaan dengan satu beasiswa yang sangat berprestij. Ini adalah satu beasiswa yang kita letak di tahap yang tertinggi di mana penganugerahan beasiswa ini adalah untuk calon-calon yang sangat cemerlang yang telah kita kenal pasti, yang telah melalui saringan-saringan yang sangat ketat, dan nama-nama pencalonan ini juga telah dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk mendapatkan pengesahan bahawa 11 individu inilah adalah mereka yang sangat layak di negara kita untuk kita hadiahkan beasiswa yang di-Pertuan Agong ini, dengan harapan semoga mereka akan dapat menjayakan misi untuk memartabatkan lagi modal insan negara di peringkat paling tinggi supaya mereka dapat mempamerkan kecemerlangan dan mereka seboleh mungkin dapat membawa balik orang kata ilmu-ilmu baru yang sangat-sangat terkini untuk dikongsikan, dan yang lebih penting supaya mereka dapat menjulang nama negara. Ini yang kita harapkan kepada 11 penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong untuk sesi 2020 dan 2021. Okey, Brian, satu tanggungjawab yang besar yang perlu digalas. Saya tahu ini adalah satu penghargaan yang cukup bermakna untuk 11 orang individu termasuk Brian sekali. Sewaktu nama disenaraikan untuk menerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran Brian pada ketika itu? Pertama sekali memang sangat bersyukurlah dengan berterima kasih untuk dapat peluang ini untuk melanjutkan pelajaran saya kepada peringkat yang lebih tinggi. Sebab tanpa beasiswa ini saya tidak akan dapat melanjutkan pelajaran saya. Jadi memang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Majlis Raja-Raja. Dan ini sebenarnya satu peluang emas yang perlu diambil oleh Brian sendiri. Apa sebenarnya perancangan dalam hidup Brian apabila ialah terpilih sebagai salah seorang penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong selepas ini untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia? Betul. So, kajian saya dalam bidang Artificial Intelligence dan Robotics. So, bidang ini memang saya sangat minati dan saya berhasrat untuk membawa balik ilmu ini yang saya rasa sangat penting untuk masa depan negara dengan juga masyarakat untuk kita advance the future of technology in Malaysia. Jadi ini saya berhasrat untuk buat. Penting sebenarnya sebab sekarang ni kita dalam era digitalisasi. Baru tadi kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu berkenaan bagaimana Malaysia menjadi peneraju dalam bidang digitalisasi ini. Kita ada lagi dua sebenarnya penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini untuk dikongsikan bersama dengan Munawar. Silakan. Ya, betul tu. Sekarang ini saya bersama dengan dua orang lagi penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong bagi sesi 2020 hingga 2021. Okey, di sebelah kanan saya merupakan Muhammad Khairul Hafizi Rahimi untuk peringkat sarjana, dan juga di sebelah sana merupakan Siva Sanggari Karunakaran penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong bagi sesi pengajian 2020-2021 bagi peringkat Doktor Falsafah. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton sekarang ini, pernah tak terjangka ataupun terfikir akan menerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini, lagi-lagi bila dapat bersemuka dengan yang di-Pertuan Agong, menerima secara langsung dalam kalangan 11 orang daripada seluruh Malaysia ini terpilih untuk menerima beasiswa ini? Initially saya berasa sangat terkejut sebab
semasa memohon ni saya masih ragu-ragu. 20% ada confident, keyakinan diri, 80% ragu-ragu untuk dapat beasiswa berprestij ni. Tapi bila keputusan keluar, saya berasa amat bersyukur dan gembira dan juga amat grateful lah pada God and also for getting the scholarship. Untuk Khairul Hafizi sendiri, apa antara prosedur sebelum memohon beasiswa ini? Okey, so untuk prosedur sebelum ni, so saya daripada UiTM Shah Alam, so akan melanjutkan pelajaran ke master di UKM. So saya mula-mula saya kena cari dulu siapa pensyarah untuk saya pergi buat research di UKM tu. So masa dekat sana saya jumpa seorang pensyarah ni dan dia recommendkan untuk tajuk sekian-sekian ni lah. So lepas saya tahu tajuk ni, kemudian saya perlu membuat kertas kerja, sedikit proposal untuk saya hantarkan kepada UKM dan JPA sendiri untuk buat penawaran tu. Lepas so dia ada beberapa saringan dia, saringan untuk dapatkan tawaran tu lah. So lepas kita dapat keputusan tu untuk masuk ke UKM, baru proses daripada JPA sendiri akan uruskan benda tu. 11 orang yang terpilih untuk menerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini, sudah pasti antara prosedur yang tadi ialah menghantar proposal terlebih dahulu. Saya kira proposal yang dihantar tu mesti sangat hebat, memberi impak manfaat kepada masyarakat. Jadi mungkin boleh kongsikan secara umum proposal ataupun research penyelidikan yang dilakukan. Proposal ataupun research penyelidikan tu berkaitan dengan proposal tajuk yang diberikan oleh supervisor lah. So biasanya dia tak semestinya panjang, dia kena padat dan ringkas dan lebih terjurus kepada contribution kepada negara. Macam Siva dalam bidang aeroangkasa. Ya. So pengkhususan bidang saya lebih kepada bahan dan struktur dalam bidang aeroangkasa. Khairul pula? Saya kepada kejuruteraan elektronik, tapi fokus more kepada computer engineering studies lah, CSES. So yang mana kita buat sendiri satu elektronik ni untuk kegunaan rakyat sendiri. So memang antara tapisan-tapisan dia tu macam kita ada video presentation, lepas tu ada interview daripada panel-panel yang agak tough lah. Panel-panel tu sendiri memang mahir lah dalam bidang tu. Mungkin ada kata-kata akhir yang kita boleh kongsikan dalam kepada penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai perasaan sekarang ini menerima menjadi 11 orang yang terpilih dalam kalangan penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini. So saya berasa amat gembira dan bersyukur kepada Tuhan kerana beasiswa ni sesuatu yang saya amat mengharapkan untuk cita-cita saya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD. So berasa sangat bersyukur dan terima kasih kepada pihak JPA dan juga Majlis Diraja Malaysia. Khairul pula? Kalau untuk bagi saya, apa yang boleh saya cakapkanlah untuk kepada generasi yang akan datang, terutamanya macam pelajar daripada SPM sendiri, Sijil Pelajaran Malaysia. So jangan fikirkan benda yang lepas tu, tapi fikirkan untuk apa masa yang akan datang yang boleh kita buatlah. Sebab masa yang sekarang ni mungkin menjadi penentu untuk pada kita masa akan datang. Baik. Sekarang ini kita akan teruskan perbincangan mengenai beasiswa yang di-Pertuan Agong ini, tapi kita akan teruskan perkongsian ini bersama dengan Syuhaida Rifin dekat sana. Okey, baik. Terima kasih Munawar Seronok. Kita akan rasa bijak seketika bersama dengan orang-orang yang bijak di keliling kita ini. Brian, mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya difahamkan proposal Brian antara yang terpilih tersebut ialah orang kata meyakinkan para panel sehingga Brian dipilih untuk menjadi penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong ini. Apa sebenarnya proposal yang dicadangkan oleh Brian itu sendiri? Kongsikan kepada penonton pagi ini. Kajian saya dalam bidang AI dan khususnya dalam mengaplikasinya dalam bidang robotics. Jadi sekarang robot-robot yang kita biasa nampak adalah robot yang di kilang-kilang yang hanya boleh mengulangi perkara yang sama dan boleh berfungsi dalam persekitaran yang terkawal sahaja. Jadi kajian saya adalah untuk merangka algoritma yang boleh membolehkan robot-robot ini berfungsi untuk mencapai pelbagai tujuan am
Islam dan berfungsi dalam pelbagai persekitaran, bukan saja dalam persekitaran terkawal. Dan Dato' Akmal, kalau boleh kongsi dengan kami, sebenarnya ada banyak bidang yang dipilih untuk bagi penerima-penerima beasiswa yang di Pertuan Agong ni. Antaranya ialah sains dan teknologi, itu memang wajiblah, itu antara bidang yang memang akan diberikan keutamaan dalam mana-mana beasiswa sekalipun. Jadi kita minta Dato' untuk kongsikan mana lagi bidang lain yang sebenarnya memerlukan kepakaran anak-anak muda di Malaysia untuk mereka menjadi penerima beasiswa yang di Pertuan Agong. Pada masa ini ada 4 bidang utama yang akan ditaja di bawah program beasiswa yang di Pertuan Agong, iaitu sains dan teknologi. Sebagaimana Syu maklumkan tadi, memang ini adalah antara bidang yang memang sangat popular. Walau bagaimanapun, di bawah program ini kami juga mencari individu-individu yang terkemuka untuk meneruskan pengajian dalam bidang ekonomi, undang-undang dan keuangan Islam. Kita mahukan calon-calon penerima ni untuk meneroka, walaupun dalam bidang ekonomi, keuangan Islam dan undang-undang, meneroka sesuatu yang di luar, yang sangat unik, yang orang kata sangat luar biasa lah. Jadi mungkin akan ada agak sukar kita nak mendapat calon-calon. Walau bagaimanapun pada tahun ini alhamdulillah kita ada seorang calon yang akan melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Jadi kita berharap lebih ramai calon-calon di luar sana yang saya rasa memang ramai yang layak untuk memohon pada sesi akan datang. Insya-Allah kita akan buka permohonan pada bulan Februari. Jadi kami sangat-sangat mengalu-ngalukan lebih ramai dan pelajar-pelajar untuk mengemukakan permohonan. Untuk sesi tahun ini kita dah tutup lah tapi untuk sesi yang akan datang kita nak melihat potensi-potensi yang boleh dikedepankan rakyat-rakyat Malaysia kerana pencalonan ini terbuka kepada mereka yang berusia 35 tahun ke bawah. Jadi kami menjemput individu-individu yang mempunyai kebolehan luar biasa untuk memohon untuk sesi akan datang. Okey, baik, terima kasih kepada Dato' hari ini bersama dengan kami dan juga Brian berkongsi berkenaan dengan beasiswa yang di Pertuan Agong sesi pengajian 2020 dan juga 2021. Selain daripada itu, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung tahniah kepada Dato' Akmal sebenarnya kerana difahamkan nanti Dato' Akmal Hassan akan bersama dengan kami sebagai Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi saya mewakili semua kru penerbit Selamat Pagi Malaysia Seksyen Semasa dan semua warga tugas Jabatan Penyiaran Malaysia ingin mengucapkan sekalung tahniah dan juga selamat bertugas kepada Dato' Akmal nanti. Okey, baik, itu dia lah setakat ini topik yang kami boleh bawakan untuk anda di Selamat Pagi Malaysia. Moga ia dapat memberikan manfaat untuk anda pada pagi ini. Betul, sentiasa jaga diri dalam norma baharu ini, jaga kesihatan anda sehingga kita berjumpa lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Munawar Azmi dan saya Syahida Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Kabar Romeo, hari elok suara dalam radio, masih kekok dengan selo belo. Ku janji esok puas semua orang tengok. Hey, kenapa muka masih muram? Jalan berlampu, kenapa nak suram? Jangan toleh kalau belum okey. Pagi ke sore puas sampai boleh. Ku tahu ini bukan senang, jalan liku pasti akan ke